ونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل. So, I have Allah. In raghbaka situ. Matan ni. 123 dan barang siapa? Mana dia barang siapa? Balik ke atas lah. 10. Ambil matan bawah tu lah. Dia dah habis tu. Stesen lain. In raghbaka. Arin tu. Ra arin baka raghaba. Yuraghibu taghrib. Mana menggemarkan. In raghbaka. Raghbaka. Raghaba. In raghbaka. Al-bidayat. Al-bidayat. Ba tu kan sin. Silap. Cetakkan bencah. Al-bidayat. Ya kemudian tu. Mabsutah. Zahadat kal an-nihayat. Inda'aka ilaiha zahirun. Yanhaka anha batinun. Jikalau menggemarkan, ketip satu ni, angin buat. Jikalau menggemarkan akan dikau segala permulaan bidayah itu. Bidayah tu bukan walah. Bukan. Bidayah, permulaan Arab tu bidayah. Nah, saya menzuhudkan akan dikau segala kesudahan. Sebab apa? Kerana segera lenyapnya. Dunia ni kalau kita perhati awal, seronok kan? Tapi perhati ujung, tak tahu. Mak habis jadi bangkai ni. Ratu cantik jadi bangkai ni. Ya. Dah mati 3 bulan capu bani buka balik. Buka dekat hidung lah tuan-tuan. Dulu kau main masih dihidup buka hidung wangi. Dia dah mati buka dekat hidung, busuk melantung bau. Ya, kau Ratu cantik ke apa habis. Apa semua kalau kita tengok ujung dia habis tuan. Dunia apa pun akhirnya kereta model baru harga 2 juta. Lepas tu dah 5-6 tahun jadi bersibuk. Lama-lama jadi bersibuk tuan. Ya, dia kami yang baru. Makin sekarang pula model makin banyak keluar lagi cepat buruk. Beli 3 kali model baru keluar, kereta kita dah apa. Nampak buruk now apa. Ya, begitulah segala yang lain. Ya, manusia pun itu. Dulu kami cantik dah tua habis gebe. Lama-lama dah tua dia mata asam boy. Dah habis tuan-tuan. Apa saja, ya apa saja. Dunia macam tu. Raghbaka mentaghribkan kamu bidayat permulaan, tapi zahadatkah.
menzuhudkan hati kamu, melepaskan kamu dah tak nak dah. Oleh nihayat ke hujung dia. Syurga tak ada. Nikmat syurga dia makin naik, makin hebat, makin hebat, makin hebat. Syurga, dunia tak diturun. Jadi. Ya, diturun, turun. Akhir tuan ni pun turun yang lahat. Salam terus. Sumbat dalam habis. Atau beza jauh dengan dunia. Sebab kita perhati baik-baik. Jangan terperangkap dengan umpan yang awal, tuan. Di hujung dia berhati. Sebab tu dia kata sambungan dulu. In aratta anta jilak. Kepala tatana awal. Ya, wilayatul la tadumulak. Mana jika kalau engkau nak kendak bahawa tidak ada, engkau tidak jatuh, bahawa jangan kamu minta akan benda yang tak kekal. Ya, benda tak kekal, akhir habis. Tambatkan kita yang kekal. Sebab tu dibina perjalanan sufi setengah daripada ulama yang Ibrahim AS. Ya, la uhibbul afil. Aku tidak minat pada benda yang akan binasa. Sebab semua akan binasa. Jadi kalau menggemarkan akan dikau segala permulaan bidayahnya, dunia itu, ya, nas saya menzuhudkan, maknanya menjemukan kamu tak minat akan dia segala kesudahannya habis. Kenapa segera lenyapnya, ya, dan sesalnya. Jikalau mendakwa akan dikau kepadanya, zahirnya di dalam hal terpandang dengan mengambil faedah daripadanya, nasaya menegahkan akan dikau daripada batinnya, daripada mengambil iktibar akan cenderung perkejaan dan jahat halnya. Kalau seronok kita pada luar dia, tapi kalau pandang dalam akhirnya habis juga. Tak ada ke mana-mananya. Sebab Quran kata, banyak ayat Quran ini menyebut supaya jangan tertipu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Budaya oleh kamu, oleh pergi baliknya orang kafir dengan zahir, dia punya perniagaan besar-besar. Jangan. Itu semua mata'un qalil, benda yang sedikit. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sungguh hidupan dunia la'ib, permainan ni, walahun. Benda-benda yang banyak menipu daya. Ya, kalau tahu tipu daya, tengoklah kes. Orang bunuh ke apa? Kedun. Dia nak gebut pangkat, gebut jawatan. Yang masuk dalam lokap tu tanya ke apa? Ya, ada dia masuk lokap ke dia puasa sunat. Awak nak kena lokap sebab semayang sunat banyak sangat. Ada? Mana ada? Masuk lokap ke apa? Menyamun apa nak dunia lah kan. Kan merompak, tipu orang, rasuah. Semua apa? Dunia semua. Dunia lagi dah terperangkap masuk penjara. Belum sana lagi, penjara sana lagi hebat. Sana siap bakau kan. Bakaran yang menunggu mereka. Sini semua dia lokap dia bagi makan lagi. Habis. Dan bermula permulaan segala pekerjaan dan segala zahirnya itu menggemarkan orang yang jahil dalamnya. Jadi sekono dia macam makan racun lah sebenarnya. Makanan sedap lazat. Dia minat apa? Kuih pau. Dalam tumbuh racun. Permulaan dia makan sedap tak? Sedap lah. Oh sedap lah. Kejap lagi ujung dah selain macam bambu muntah darah. Kejap lagi qalu inna lillahi habis. Itulah maknanya, ya. Di dunia kalau tak pandai hijaz, dia jadi racun, tuan. Tapi kalau dia pandai hijaz betul, insya-Allah dia selamat. Itu nak jaga jangan tertipu je. Dan mendakwa akan dia, ya, kepadanya kerana bahawasanya ia baik zahir dan terpedaya orang yang jahil dengan demikian itu, maka membawa ia akan dia kepada barang yang dalamnya memberi mudarat akan dia dan binasa, ya. Umar dunia tua kan. Nabi Isra Mi'raj pun dia tua kan. Tapi disolekkan dia banyak orang tertipu. Dia pakai makeup 1 inci tebal. Kau nampak wajah cantik. Rupa dia tua. Itu zaman Rasulullah SAW lagi pergi Isra wal Mi'raj. Zaman kita ni lagi. Tambah-tambah sekarang tanda kiamat terlampau banyak kan. Ya, laju satu timbul kan. Dan kesudahan segala pekerjaan dan segala batin itu menzuhudkan, ya, ada dal. Orang yang akil mana orang yang berakal. Orang yang berakal, dia pandangan jauh, dia tak pandang benda yang segera. Dan menegakkan dia akan dia daripadanya bagi barang yang engkau pandang, ya, akan dia daripada terbuka batinnya. Bila pandang iktibar ujung ni semua habis. Ya. Wa kullu mahal wa kullu na'imun la mahalata zail. Setiap nikmat ni dia pasti akan hilang.
Dan mengambil iktibarlah orang yang akil, yang berakal itu. Dengan demikian itu, maka larilah ia daripadanya dan sejahtera daripada kejahatannya. Mana dia larikan hati dia, tidak digantungkan dengan makhluk, dengan dunia, maka selamatlah dia. Dan terdahulu makna ini kepada kata mu'allif, mula segala akuan itu zahirnya, maknanya memperdaya, dan batinnya iktibar. Ya, zahir dia mendayakan, ke mana? Memperdayakan. Kalau kita ambil makna luaran saja, banyak maksud terperdaya lah, seronok luar. Tapi kalau pandang batin di sana, dia akan nampak bahawa semua makhluk ni cermin untuk memandang kehebatan dan kebesaran Tuhan. Itu dia. Jadi kalau dipandang dunia ni, satu pandangan dia habis. Kalau manusia menggunakan pandangan satu saja, pandangan luar saja, dia gosak. Sebab tu kita kena guna dua pandang, mata luar dengan mata dalam sekali. Mata luar melihat asar, mana kesan kejadian Tuhan, dipanggil makhluk, atau dipanggil khalq, al-khalq. Maka mata dalam dipandang Tuhan ni, ya, al-khaliq. Makhluk, lawan dia khaliq. Makhluk yang dijadi, allazi khuliqah. Adapun khaliq mana? Allazi khalaqah, yang mencipta. Begitu juga kesan. Kita ni dipanggil makhluk dan dipanggil asar, mana kesan. Kesan kejadian Allah Ta'ala. Maka Tuhan dipanggil mu'athir, atau regu dia lah. Dia kalau pandang dua sekali, dia akan nampak lah. Dia pandang keindahan luar, dia pandang dalam. Masya Allah, besar ni kuasa Allah. Itu tak apa. Ya, dalam kitab Ikam Madian dulu cerita kan, 4 orang yang pergi masuk dalam istana, tapi lain-lain rasa. Wali masuk, seorang apa? Tukang kayu, seorang tukang besi. Seorang lagi tukang apa? Barang-barang antik dia minat kan. Bila masuk di dalam istana, yang tukang kayu dia pukul kat kayu. Sultan punya istana kayu special betul lah. Dia tumpuk kat situ. Yang tukang besi dia pandang besi. Ni besi bukan sebarang besi. Ni besi kuning, besi apa. Yang tukang barang antik pada tengok barang-barang sultan hebat. Tapi waliullah masuk, dia nampak istana, dia kata, Allah, di akhirat lebih besar daripada ini. Ya, dia tak sangkut. Walaupun dia masuk, dia tak sangkut. Dia pandang di istana, dia ingat istana akhirat lagi besar daripada ini. Ya, lalu tidak menjatuhkan hati dia pada pandang sama pandang, tapi yang ni ada dalam jalan. Yang ni tak jalan dalam, dia jam itu. Dia pandang luar, dia jam itu. Cantik habis. Yang pandang dalam tak faham, dia nampak sana lebih hebat. Yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dia buka mata dalam. Enjin, kalau kereta enjin rosak macam cantik saja dah. Body macam cantik, cat color pearl lah, color metallic macam-macam. Start tak boleh. Ya, enjin tak berjalan, tak fungsi, tak ada makna lah. Dan ada segala hal dunia itu, iaitulah permulaanmu, dan segala hal akhirat itu iaitulah kesudahanmu. Dunia ni tempat permulaan kita, ada pun tempat kita berhenti sebenarnya, bukan di sini kesudahan di sana. Dan lagi pula bahawasanya perjalanan permulaan ilmu itu iaitulah segala warid dan segala hal. Maka apabila mengasih akan dia orang yang mubtadi, yang salik, dan saya menzuhudkan akan dia kesudahannya. Ya, maka apabila mengasih, jatuh hati dia, ya, kepada dunia oleh orang mubtadi peringkat awal yang salik, dan saya menzuhudkan dia akan kesudahan. Bila dia berjalan jauh lagi, boleh nampak, tak main benda ni, kacau ni. Dia boleh nampak, ya. Mula-mula dia tertipu, tapi dia hujung dia sedar. Dan adalah dikendaki zuhud itu barang yang lain daripada Ta'ala, dan siddiq serta Allah Ta'ala. Bukan dizuhud kurang ni, dunia habis kehendak, dizuhud lagi besar ni. Terus dia berpaling hati dia tu. Bukan dia berpaling jasad aja. Ada orang jasad macam orang zuhud, tapi hati tak zuhud. Nampak dia kurang, lebih kurang, tapi hati je. Sangkut benda tu kau dapat, dia seronok ke benda tu, mikir ke benda tu, bukan zuhud, itu gharib. Dia nak dalam kan. Sebab tu kadang-kadang ada orang lupa luar, dia tak macam zuhud, tapi hati dia zuhud. Hati dia zuhud dengan Ta'ala. Maknanya apa? Dia buang yang lain, hati dia tak nak, dia tak minat, melainkan dia letakkan perhatian dia hanya tunggal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Itu dia. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, bermula hakikat zuhud tahu dia, iaitu selesai, mana kosong hati pada barang yang lain, itu zuhud tu. Ya. Kita banyak bahas zuhud peringkat awal tadi. Kita tengok orang tu, kau ni tak zuhud lah, nampak macam dunia lebih. Yang dia bercakap tu, ya, kepala dia kan ada menghadap Tuhan pun tempat lain lagi. Dia sendiri pun tak boleh tawajuh hati dia setiap saat ke Tuhan. Ya, kalau dia sendiri tak boleh nak tawajuh setiap saat, turun nafas di hati dia dengan Allah, mengosongkan pandangan lain, maka dia belum masuk lain zuhud yang sebenarnya. Ya, bukan senang tuan-tuan. Itu selesai hati itu, maknanya kosong. Ya, farriq qalbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu daripada yang lain dari Ta'ala. Barulah Tuhan janjikan yamla'u bil ma'arif wal asrar, Tuhan akan penuhkan dengan ma'rifat yang hebat dan rahsia sir yang tinggi. Dengan syarat dia kosong, selesaikan daripada yang lain. Dan hakikat siddiq dan takwa itu ialah mendapat barang dikehendaki daripada Tuhannya. Ya, itu mana hakikat orang yang siddiq dan takwa, iaitu apa? Mendapat barang yang dikehendaki daripada Tuhannya. Mana dia memandang semua daripada Allah Ta'ala, atau hati dia siddiq. Dan adalah permulaan itu diperbuat di atas amal dan zuhud dalam dunia. Dan kerana inilah, jika mendakwa akan dikau kepadanya zahirnya, supaya engkau berdiri atas barang yang lain dikehendaki, maka menegakkan akan dikau kepadanya zahir tadi, supaya engkau berdiri atas barang yang dikehendaki, menegakkan akan dikau daripada batin. Kalau zahir kata seminat, tapi kita pandang kesudahan dia, kita pun tak mau. Supaya hasil bagimu sempurna, iaitu tempat kesudahan, kerana kesudahan itu atas memandang nikmat dan tiada melihat amal. Ya. Kesudahan dia apa? Seorang yang cantik makam dengan Tuhan ialah memandang nikmat. Memandang itu kurnia Allah Ta'ala. Ya. Dan tiada melihat amal, jangan pandang amal. Amal kita jangan pandang. Kalau pandang amal kan dia penyakit. Jadi riak, ujub, sum'ah. Ya, amal tu matikan. Pandang dia semua kurnia Tuhan saja. Nikmat daripada dia. Berdasarkan ayat, Qul bifadlillah wa birahmati fa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, bifadlillah. Semua tu nikmat, kurnia, rahmat, fadli Tuhan saja. Ya. Maka apabila ada hamba serta dirinya, maka disuruh dengan ibadat yang zahir. Hingga apabila telah fana, lenyap ia daripada dirinya dan kekal ia dengan Tuhannya, maka diperintahkan hak kita akan dia daripada melihat amal dan berdiri serta serta amal. Dan jadilah ia tiada haul dan tiada kuah dan tiada ada iradah baginya melainkan dengan dia. Maka apabila ada hamba tu serta dirinya, masih dia memandang diri lagi, kan nampak tu dia buat amal, dia nampak dia buat kebajikan dan sebagainya, maka disuruh dia dengan ibadat yang zahir. So dia banyak ibadat. Ya, so dia banyak zikir. Hingga apabila telah fana, kita bagi dia aurat-aurat amalan-amalan itu, terutama yang ada sanad sampai ke Rasulullah SAW, akhirnya akan berubah hati dia. Ya, daripada tak ingat kepada tak ada ingat, daripada tak kerti pandang nikmat, sekadar kerti pandang nikmat, akhirnya tenggelam. Nampak aja maknanya apa? Kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, ketika telah fana, ia lenyap daripada dirinya. Mana ketika dia tak nampak lagi di diri dia, dia tak suka membangsakan amal pada dia, dia tak ada bermegah-megah dengan amal dia, sebab dia kata dia dah tak ada. Pada hakikat, semua pada Allah. Semua bantuan Tuhan, apa yang kita nak bangga. Tapi kalau dia tak duduk tangga tu, dia pusing, dia nampak dia hebat. Nampak dia hebat, jadilah sifat lain datang. Takabur, sum'ah, riak, macam-macam. Kedepan ketiga itu kekal, baka ia dengan Tuhannya, hati dia tu. Maka diperintahkan hak ta'ala akan dia, maka khalislah, bersihlah daripada melihat amal. Dia tak terasa dah dia beramal. Ya, itu tanda amal tu apa? Dia nak angkat. Al-amal salihu yarfa'u, amal salih yarfa'u, mengangkat akan dia oleh Ta'ala, tu angkat.
Ya. Mengangkat atau akan dia. Dalil kita angkat tidak ada dalam mulahazah, pandangan dan ingatan. Kalau dia beramal, dia cerita dengan orang dia, masih nampak lagi dia tu tak pakai tu. Tu rosak lagi. Dia buat amal terus pandang habis, pandang dia je. Dia yang memberi hidayat, dia yang menggerakkan kita buat taat, segala-galanya dia. Itu sebab dia nak apa? Bahawa ada ia tiada engkau kan, macam dulu. Mula-mula lagi kitab ni. Nah, tujuan kita bahawa tiada engkau, ada ia tiada engkau. Maknanya apa? Kita memandang terus kepada dia, duduk dalam makna hauqalah. Hala haula wala quwata illa billah. Dan kekal ia dengan Tuhan, ini makan baqa'atan. Iaitulah ru'yatul khalqi billah. Mana dia memandang makhluk itu semua kekal dengan Allah Ta'ala. Apa sahaja dia pandang, semua dia akan nampak. Iradat, qudrat, iradat, ilmu Tuhan dan sebagainya. Maka ketika kita perintahkan hak kita akan dia di dalam tasarruf Tuhan, maka sucilah daripada melihat amal itu. Dan berdiri serta amal, tak ada dah, bersih. Dan jadilah ketika itu, ia apa? Tiada haul, la haula, wala quwata. Tiada haul, tiada kuwah. Illa billah, melainkan dengan bantuan Tuhan. Dan tiada iradat baginya, melainkan dengan dia. Melainkan semua dia pandang dari SWT. Ini besar tuan ni. Benda ni kau dapat selesai betul, cantik. Dia akan dapat berbagai-bagai pembukaan daripada Allah Ta'ala. Ya, kemanisan, kelazatan, ma'rifat yang tinggi dia akan dibukakan. Habis. Wa innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'dinan liwujudil akdar. Sebab apa tu? Tazhidan lak fiha. Allah. Wa innama ja'alaha, dan senya ya dijadikan hak kita Ta'ala. Mana Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala ciptakan wilayah dunia ni, Tuhan jadikan dunia ni lah tempat bagi segala aghyar ya, yang lain daripada Ta'ala, dan tempat kelalaian. Kekeruhan ya, siapa dalam hidup tak ada kekeruhan? Mana ada ni? Kejap sakit je masalah ni, mau lepas dia ni pula tindih-tindih. Tak ada seorang pun daripada awal hidup sampai dia mati dia tak ada kekeruhan dalam hidup, tak ada ya. Maknanya nikmat sama nikmat, sakit pun tak ada, apa pun tak ada. Mana ada ya, sebab bukan tempat dia. Tempat sebenar tak ada, semua tu ke akhirat. Al-Jannah tu tempat sebenar. Di dunia macam-macam. Kalau salah hantar selesai, yang ni datang, nanti tak datang, yang tu pula. Macam-macam. Itu sebenarnya apa rahsia tu? Tengok. Tuhan sengaja jadikan itu, hingga tiadalah dapat engkau bersandar kepadanya. Sampai kita pun tak bersandar ke dia. Dan tiada naik atasnya kerana apa? Binasa. Dan inilah kesudahan yang disengguhkan dan kurnia kepadanya, supaya tiada engkau istighal. Itu tujuan dia. Tashi dan lak, supaya kamu jadi zuhud hati kamu, itu maksudnya. Tidak istighal, tidak sibuk. Tidak dia sibukkan kepadanya. Kerana hakikat zuhud itu ialah gugur la raghib, mana kegemaran daripada barang yang lain daripada Ta'ala. Allahumma ja'alna minhu. Ini dapat hebat tuan ni. Gugur, Tuhan gugurkan daripada batin hati dia barang yang lain dari Allah Ta'ala. Mana makhluk lah, kosong. Sentiasa dia dengan Tuhan. Dahsyat. Itulah nikmat sebenarnya, bila hati dapat tamkin, duduk tetap dengan Allah Subhanahu Taala dalam semua keadaan. Ya. Dan iman ni paling mulia bagi. Afdal iman anta alam Allah haitsu ma kunta. Iman paling afdal, kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Supaya tiada engkau istighal, mana sibuk kepada, kerana hakikat zuhud itu ialah gugurlah raghib, mana gugurlah kegemaran daripada barang yang lain daripada Ta'ala. Maka digemar, diseronok, dia berlazat dengan apa? Dengan Tuhan. Bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Bi, dengan aku, falyafrahu, hendaklah kamu gembira. Ya, wa bi zikri, dan dengan mengingati aku, falyatana'amu, hendaklah kamu bernikmat. Itu disuruh. Allah. Sebab tu kata cicit Rasulullah SAW, Sayyidina Ja'far As-Sadiq,
Man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah. Barang siapa mencari benda yang tidak ada, maka dia memenatkan diri dia. Benda tak ada, kita cari. Penat tak? Penat lah tuan-tuan. Kita buat projek besar, gali apa? Gali lombong biji. Tempat tu biji apa? Lumpur sawah. Benda buat kerja sesiu, penat. Ya. Saya suruh buat misal, beruk marah gitu tuan. Nah, pokok kelapa tak ada buah, kita suruh dia panjat. Pokok pula tinggi, beruk kata celaka tuan aku ni. Ya, benda tak ada dia suruh aku panjat kan, pada bebal tuan aku ni. Maknanya apa? Tempat kesenangan sebenar bukan di sini. Ya, kesenangan sebenar di sana, Nabi kata. Ya. Lal aish illa al aishul akhirah. Tiada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana. Maknanya tempat sana disediakan segala-galanya. Tiba-tiba kita cari kat sini, nak senang sungguh-sungguh. Mana ada sini kan? Mana nak cari makan, minum sedap, lazat-lazat, ya? Tiba-tiba makanan dan minuman bertukar menjadi peluh. Ada atas dunia ni. Peluh tu pula lebih harum daripada kasturi. Ada? Mana ada? Dia makan jadi tai kan. Berdiri dekat jamban. Itulah dunia. Makan, lepas tu dah susah nak buang air pula. Sana tak ada. Makanan tu diproses peluh daripada harum. Mana jadi? Itu kehidupan di sana. Tak boleh nak dibayang. Tak terbayang. Sebab Nabi buat penggulungan saja. Datul ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala ala khatari qalbil bashar. Disediakan bagi orang yang saleh, yang taat akan perintah Tuhannya, barang yang tak pernah lihat, tak pernah dengar dan tak pernah terlintas di hati kita. Hebat tak hebat? Hebatlah. Atau dunia hebat macam mana pun kita dah tengok, cuma tak dapat kan. Kita dah dengar, cuma tak kita milik saja. Ini yang belum. Yang belum lagi ni, yang hebat-hebat disimpan kat di sana. Lepas tu dalam hadis ceritakan Allah Ta'ala jadikan 1% saja rahmat nikmat atas dunia. Berbagi daripada Nabi Adam sampai kiamat. 1%, 1% ni. 99 disediakan di akhirat. Bayang. Itu pun manusia dah mengelupu. Kalau letakkan 2, wallahu alam. Takut masjid tinggal tiang ni. Kan, ini ada budaya kerja siang pagi malam kan. Rumah dia jadi macam bus stop je. Sehingga kejap waktu saya kerja malam. Singapura dah ada kan. Dia bergambar siang malam. Cukup macam-macam macam ni. Itu baru satu nikmat. Kalau Tuhan jadikan 2, kalau 3 lagi tak tahu berapa ke dah. Langsung tak kenal Tuhan. Dia bergambar siang malam kan. Anda bayang kalau 99, mana kita nak bayangkan. Punya hebat di sana besok. Sabar dan sikit kalau menau kan. Kehidupan dunia ni sikit kalau menau. Al-pasanatim mimmah ta'udun 1000 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Mana ada orang hidup 1000 tahun? Tak ada. Setengah pun tak ada. Suku pun tak ada. 1/8 pun tak ada. 1/8 hari akhirat pun umur tu tak ada. Berapa 1/8? 125 tahun. Mana ada? 100 pun dah payah dah. 100 tahun orang kata, wah lama dia ni tak mati-mati. Tu tak puas tengok langit dia. Dia kata, puas dah aku dah, malaikat maut tak datang lagi. Apa? Jarang umur cecah 100 kan. Maknanya sikit sangat. Tiba-tiba dia sabar sebentar je, dia dapat raih nikmat yang kekal abadi. Cerdik tak tu? Cerdik lah. Ini sikit sangat, berhenti tak sanggup, ikut nafsu, habis. Besok dia benamkan sana. Yang paling bodoh je apa dia? Orang kafir kan. Dapat nikmat sikit-sikit, lepas tu kena benam dan kekal selama-lamanya. Habislah. Ibarat mana kita berjalan tuan-tuan, susah sikit kan. Berjalan sikit, kena gigit kengga, semut. Ya, kita tak tahan, pusing belakang. Belakang tunggu singa gimau. Kita berjalan, semut gigit, tahan lah sikit. Kalau kita pusing, gimau tunggu. Gimau besar garang pula tu kan. Itulah maknanya. Kita tak nak ikut perintah Tuhan, tunggu kita neraka. Na'udzubillah. Kalau kita berjalan penat sikit, tak apalah. Ya, disediakan syurga al-jannah besok. Itu maknanya. Dan tiada naik atasnya kerana binasanya, dan inilah kesudahan yang disungguhkan, dan kerana kepadamu supaya kurnia kepadamu supaya tiada engkau istighal, tiada kita sibuk kepadanya. Kita tengok dunia kan sini ada je kan. Jadi hati kita pun tak ada tertawan. Ya, sebab ketertawan yang bahaya, dia terikat.
Kerana hakikat zuhud itu itulah gugurlah raghib, ya, kegemaran daripada barang yang lain daripada Ta'ala. Selain Allah Ta'ala, dia tak tahu kan dia punya kegemaran kesedapan. Dia tahu sedap dia dengan Tuhan dia. Habis tu. Qala mu'alif kata sallallahu alaihi wasallam, alima annaka la takbalun nusah al-mujarradah fazawwaqak, ya, min zawaikiha ma yusahhilu alaika wujudul firaqiha. Telah diketahui Allah Ta'ala bahawasanya engkau tiada menerima akan nasihat semata-mata. Nak harapkan pesanan nasihat mudah terima, payah di sini. Maka ketika itu fazawwaqaka min zawaqiha, maka dirasakannya akan dikau setengah daripada segala rasa yang memudahkan atasmu oleh menceraikan dia. Kan? Dia sedap-sedap, pam, kena bala. Baru terangkat. Mulut dia nak sebut nama Tuhan pun payah. Tuan tarik, bam, insiden, kaki tergantung. Bau, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bau bunyi, mulut bunyi, ya Allah. Kalau tidak, dia bersiul. Wah, panjang moncong. Kan? Yoya, dia bersorak. Moncong gila. Tak kenal Tuhan. Tu. Bangun pagi pula mulut dah ingot. Dah kena stroke. Bau mulut, ya Allah, ya Allah. Tadi. Mana fazawwaqak. Tuhan rasakan kita sedikit daripada sentuhan ujian bala tadi. Supaya apa? Dia sedar. Itu maknanya. Macam budak lah buat kerja leka. Terpenyak sekali rotan, kena sekali, wah, laju dia buat kerja. Kan? Jadi maknanya dia rotan sedikit dengan rotan ujian. Supaya mereka sedar. Lepas tu dia pandang hakikat, bala tu nikmat tu. Dalam kena bala kita jadi sedar. Kalau tak kena bala dia hanyut. Tu. Itu dia panggil sampai adal man'u ainul ata'. Dia boleh pandang macam tu. Bertukar. Makna bala musibah tu menjadi pandangan dia nikmat. Sebab para awliya, bila dia kena bala, dia kena musibah, dia kena sakit, dia ucap apa? Alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian awliya kekasih dia. Tu, ya. Pandangan dia orang lain tuan-tuan ni. Pelik. Dengan nafsu, pandangan dia dengan nur, dengan makrifat dengan Tuhan. Sebab tu dapat benda pelik. Apa benda pelik? Karamah. Kan? Para awliya dapat karamah sebab dia punya kelakuan pun pelik daripada orang lain. Orang lain banyak tombang ikut nafsu. Dia tidak ikut arus yang menyesatkan dia kesembah. Dia menghadap terus kepada hadrat Allah Ta'ala. Memudahkan atasmu oleh menceritakan dia adalah perbuatan sertanya. Maka dirasakan akan dikau setengah daripada segala rasa. Yang memudahkan atasmu oleh menceraikan dia. Menceraikan apa? Benda-benda dunia menipu daya tadi. Maka ada perbuatan yang sertamu. Itu seperti perbuatan bapa akan anak yang main-main ular serta tiada diketahui akan bisanya. Jadi contohlah contoh dia. Anak tadi pergi main bisa ular. Ular bisa, anak tak kenal kan? Ketika itu apa dia sentap lah dia kan. Walaupun sakit sikit sentap, daripada biarkan dia patut ular tedung kan. Sebab kita ni kalau tidak berapa kenal, kita kena berkawan dengan orang kenal. Kalau kita kurang kenal dengan Tuhan, kita kena kawan dengan ahli makrifat. Baru kita terbawa jalan yang betul. Sebagaimana anak tak kenal ular, tapi dia berkawan dengan bapa, dia kenal ular. Jadi bapa dia akan terik dia. Kalau bapa pun tak kenal ular, dengan bapa kena belit. Duduk besar, nama ular pun tak pernah dengar. Kan? Terbawa dia masuk hutan, ular tedung pun bangun nak patuk dia, dia lari tak? Tak akan lari, dia tak kenal. Dia tengok, lawa, ambil handphone nak ambil gambar. Ambil gambar, ular pun patuk, pam, terjongkang gitu. Sian ambil gambar. Walaupun dia tak kenal, dia tak akan lari sebab dia tak kenal. Ya, orang yang kenal saja akan lari. Begitulah maknanya. Orang yang ada makrifat dengan Tuhan dia. Yang lari daripada benda mungkar, benda maksiat, benda yang menyebabkan murka Allah Ta'ala. Sebab dia kenal. Itu pengenalan tu penting. Paling tidak pun kita berkawan dengan orang yang kenal. Jadi boleh membimbing gitu. Barang Quran disuruh kita bersama orang yang kenal. Setiap hari Jumaat disebut kan.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Kan? Wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang bertakwa, takutlah kamu akan Allah dan bersertalah kamu dengan orang yang siddiq hati dengan Allah. Siapa dia? Minal arifina, orang-orang yang arif. Kita duduk dengan dia, tenanglah jiwa kan. Ada ruang, ada masa. Ya, kita boleh memikir kebesaran Tuhan. Kalau tidak, duduk online sibuk dengan dia, tak sempat kan. Ya, tak sempat. Kadang-kadang nak pergi masjid tak sempat. Logat now, anak kau tak nak pergi Syekh. Tak sempat lah. Apa pergi masjid tak sempat dah, bekerja pada pun terbiat panggil. Yang lain kau boleh sempat kan. Dalam tahap tu, ada yang cakap tu. Hari ni kau tak boleh nak pergi kelas ni. Memang nak pergi, ni bohong ni. Memang kau tak nak pergi, kau cakap nak pergi. Lagi bohong. Dia memang malah nak pergi, cakap, anak memang nak pergi ni. Tapi tak sempat, tak salah kau bohong. Dah kau tak pergi, kau bohong orang pula. Memang kau jenis malas panggil. Dari timbul dengan nafsu. Dan ketiadaan menerimanya akan khabar yang mengkhabarkan dia. Ya. Tertutup tuan-tuan ni. Kalau dah tertutup tu bahaya betul. Masuk apa tak masuk. Nauzubillah. Dan faedah zuhdin. Faedah zuhud tu dalamnya. Ya salamah daripada kekeruhan. Ya manusia bila zuhud dengan dunia. Dia selamat daripada kekeruhan. Sebab bila tak zuhud. Lawan dia apa? Tamak kan. Bila tamak dah banyak bertindih, dalam dia kekeruhan dah banyak. Ya. Dan benda tak nak fikir, benda dah tak nak jaga. Orang boleh tidur awal, dia tak tidur malam. Orang duduk kat rumah. Nak cari lebih, sana pergi. Tergambar, tak habis-habis kan. Padahal yang dia makan tu, kadang sampai 3 lapis cucu dia tak habis lagi. Tapi tamak dah ada. Tergambar sini. Kan? Nak kaya lagi. Sampai habis, dia dah lalai kan. Lalai terkejut. Hatta zurtumul. Maka habis kita tersumbat dalam liang lahat. Baru dia sedar. Allah. Tak ada apa lagi dah. Ya, menangis air mata darah pun tak ada guna lagi dah. Maka faedah zuhud itu, maknanya kita menumpulkan hati kita dengan dunia tadi. Salamatun. Mana selamat kita. Ya. Daripada kekeruhan. Ya. Daripada kekeruhan kehidupan berpunca daripada itulah. Ya, bila menjadi abdi kepada dunia, dia ada keruh hidup dia. Dia bergaduh sama dia. Dia bertikam. Dia berbunuh. Pada konteks negara pula, dia berperang. Kan? Nakkan benda tu lah. Kan? Dia berperang sama dia. Kan? Dan senanglah daripada lelahnya. Bila kita apa? Tumpulkan hati kita dengan dunia yang tidak memberi manfaat, kita ambil yang memberi manfaat je. Tekat tu, jangan lebih. Jangan kita apa? Lebih nak ayun lebih lah. Jadi penat kita nanti. Terkejar sana, terkejar sini. Dan selesailah waktu. Ya, bagi ubudiyah. Maknanya selesai waktu kita. Banyak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Syawaril, gangguan dia tak banyak. Kan? Tanyalah tuan-tuan orang kaya-kaya tu. Tanya. Macam tuan. Dia mengeluh kan. Duit juta. Tanya tu. Allah, banyak nak fikir Syekh. Banyak nak fikir. Kan banyak nak fikir. Ni lagi tak selesai. Ni tak selesai. Ambil banyak sangat. Banyaklah nak fikir kan. Kalau ambil kurang, tak banyak nak fikir. Orang panjat pokok 3 kaki jatuh. Dia berurut. Kalau 30 kaki. Panjat sedap 60 kaki. Pulau besar nampak. Dia bersorak. Pada surah tu. Kepala ke bawah. Terbenam dalam lumpur. Qalu inna lillahi tu. Kan? Lagi tinggi dia naik, risiko dia lagi tinggi kalau tak pandai jaga. Ya, lagi kaya kita, lagi tak pandai jaga, risiko dia besar. Dengan sebab-sebab dia hanyut. Tapi kalau dia pandai jaga, insya-Allah. Siapa pandai jaga? Para sahabat dia pandai jaga dan sahabat banyak. Sebab tu bila infak jalan Tuhan, sekali beri 700 ekor kuda perang. Mana boleh pergi? Kita nak sembelih korban pun ning air dampun nak buat tidak. Tahu ni. Wah, kalau pergi makan buat lain beresut dia gitu kan. Korban dia sembelih dia makan balik pun mikir apa? Sebab dalam perut kita kurang, tak apa-apa bersih. Para sahabat dia kaya pun tak apa. Sebab dia cantik, dah bersih. Makna tu, bila hati dia zuhud dengan dunia dia banyak, dalam dia tak ada. Dia pakai dalam dia tak ada. Nak bersihkan dalam tu lah. Sebab hati tu dalam. Bila dalam cantik, banyak mana letak pun dia tak rosak. Dunia dia dapat. Nabi Sulaiman dunia kan. Di antara yang boleh minta dunia, Nabi Sulaiman, dunia dia kontrol. Bukan wakil rakyat, bukan Perdana Menteri. Bukan Malaysia je. Kan? Itu pun dalam kelang kabut.
Kan? Ha. Orang, saya dah pergi tak ada pun, bila kau pergi? Jangan kau nak mengakalkan orang tu patut lu kan. Ya, kau ingat budak sekolah aja dua. Allah, macam-macam kan tu jadi apa pemikiran jadi rosak. Ni kerosakan sini berlaku. Ya. Bila dah barah penyakit dengan hubbud dunia tu dia rosak. Lepas tu dunia jangan kita masukkan dalam hati. Letak di tapak tangan saja. Sahabat banyak dunia ni. Sahabat Abu Bakar kaya kan. Tapi dunia tak tapak tangan dia. Ya, kalau masuk dalam hati dia habis. Dia tak ada dunia tapi masuk dalam hati. Kau teruk lagi. Dunia tak dapat, hana melepas. Sahabat dia ada yang kaya-kaya tapi tak benar dunia. Letak dalam dia mahabbatullah. Kasih dengan Allah. Maka dia boleh ejaz dunia tu. Dia boleh ejaz cara yang baik. Sebab kita guna potong sayur, siang ikan okey lah. Dua orang naik Black Maria. Bagi masuk dalam jawab dia. Jadi kita gunakan tu baik. Bila dapat guna baik? Bila akal dia sihat. Rohani dia sihat insyaAllah. Sebab tu pembentukan rohani penting. Bila rohani kita sihat cantik insyaAllah. Dunia banyak mana dia boleh ejaz. Tapi kalau dia tak sihat, apakah hal dia? Itu pentingnya kita mentarbiah rohani kita supaya dia bersih. Habis. Kemudian al-ilmu nafi' huwa allazi yanbasitu fi suduri syu'a'ahu wa yankashifu an qalbi qana'ahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.